Assalamualaikum. Mama Z nak share beberapa inovasi di dalam bidang keuangan. Dia bergantung kepada individu. Ada setengah orang kata besar duit yang kita dapat, maka banyak juga geraknya lah. Tapi kita cuba share, kita cuba bantu rakan-rakan kita yang ada masalah keuangan. Okey, tujuan Madam buat konten tentang keuangan ni sebab bila kita kerja dalam persekitaran yang kita tengok banyak level gaji, ada banyak tahap-tahap gaji dia. Tak semestinya Madam bercakap ni Madam mempunyai gaji yang besar, tidak. Sebenarnya bila kita ada perancangan keuangan yang bagus, kita akan dapati kita datang kerja dalam keadaan yang happy. Okay? So tajuk pada hari ini Madam nak bagi tentang pinjam duit. Pinjam duit. Untuk orang yang memberi pinjam, dia sebenarnya bukanlah kedekut untuk memberi, tidak. Dia sebenarnya nak menjaga hubungan persahabatan dengan kawan. Katakan kita bagi pinjam duit kepada si A, sedangkan kita dengan A ni sebelum ni kawan rapat. Kemudian setelah tempoh tu kawan kita janji nak bayar, dia tak bayar. Dia tak bayar, maka di situ kita nampak akan berlaku perselisihan faham di antara orang yang memberi pinjam dan orang yang meminjam. Orang yang meminjam, dia akan rasa orang yang bagi itu mendesak dia. Sedangkan dia terlupa bahawa dia pernah berjanji untuk menggantikan semula duit yang dia pinjam. Kan biasalah kalau kita nak pinjam duit orang tu, kita akan bagi tahu nak pinjam, gaji bulan ni nak bayar. Nak pinjam setan hari bulan nak bayar. Itu dia janji. Orang yang memberi pinjam ni sebenarnya dia tak berjanji. Dia cuma mendengar janji di sebelah pihak. Okay, so jadi kalau saya secara peribadi, saya memang tak suka pinjamkan duit kepada orang lah. Okay, sebab saya lebih suka hubungan persahabatan tu jadi harmoni. Kalau kita tak bagi pinjam, kalau kita bagi pinjam dia tak bayar kan. Sebenarnya bukan kita yang membuat masalah tu, bukan. Yang akan menyebabkan bergaduh semua-semua tu dari pihak orang yang meminjam. Jadi Madam nak come out dengan satu inovasi dari segi ni lah. Sebenarnya mak-mak kita dah biasa main. Okay, dah biasa main dengan benda ni. Tapi Madam nak tunjuk. Okay, supaya kita boleh elakkan bergaduh dengan kawan-kawan. Ya. Permainan tu kita namakan dia sebagai kutu. Okay, kita panggil dia sebagai kutu. Jadi kata si A ni dia perlukan sangat-sangat duit tu RM5,000. Okay, RM5,000 sangat-sangat. Okay, bila dia pergi bank, bank dapati hutang dia sebelum ni dah banyak. Jadi bank tak bagi. Bank tak bagi pinjam duit. So kalau dia nak pinjam dengan kawan, so untuk kawan ni, itu yang Madam bagi tahu tadi. Dia bukan tak nak bagi. Kadang-kadang kita salah faham. Dia bukan tak nak bagi, tapi dia sebenarnya nak menjaga hubungan di antara dia dan kawannya. Jadi RM5,000, kalau bagi kita RM5,000 ini adalah nilai yang besar. Okay? Kita panggil ni nilai sekarang. Nilai pada bintang. Bila kita pinjam dengan kawan kita ni dalam tempoh tertentu, sebenarnya RM5,000 yang kita pinjam tu sebenarnya nilainya dah jatuh. Jadi untuk orang yang nak bagi pinjam ni, dia kena fikir panjang. Dia kena fikir panjang kerana nilai itu kurang daripada RM5,000. Sebab value of money ni dia akan berkurang dari masa ke semasa.
Jadi macam mana kita nak mengelak benda ni? Macam mana kita nak tolong A supaya dia boleh adakan duit RM5,000, dan bagaimana untuk kita tolong B untuk kita elak dia daripada bergaduh dengan A. Sebab orang yang memberi pinjam, contohnya B ni, dia sayangkan kawan dia. So, kita tengok sebab Madam pun jarang main kutu. So, macam mana kita tengok inovasi kutu ni boleh membantu A, B, dan automatik dia akan ada nilai seterusnya lah. Kalau kita main kutu, mesti ada C, mesti ada D, mengikut amount yang kita nak pinjamkan kepada kawan. Okay, so kutu ni, okay, katakan A yang ada masalah. Jadi kita memang set dah. Okay, kalau katakan A ni dia ada masalah kewangan bulan 5. Okay, 5 dah sedang. Okay, bulan 6 dia ada masalah bulan 6. Bulan 6 2022. Jadi kita boleh setkan untuk A ini menjadi orang pertama untuk menerima kutu pada bulan Jun. Dan untuk kita, katakan kita nak kumpul RM5,000 ni, dan kita faham A ni baki bulanan dia cuma ada 100 je. Dia ada 100 je. Kalau contoh 100 sikit sangat. Okay, contohnya dia ada baki bulan-bulan, katakan dia ada 500. Okay, baki bulan-bulan dia ada 500. Kalau 500 bermaksud nak dapatkan RM5,000 ni kita kena ada 10 orang lah. Jadi selepas tu kita akan ada B, C, D, E. Okay, baru 5 orang. Kemudian F, G, H, I, J. So, kita akan run kutu ni selama 10 bulan. Kalau nilainya 500 bulan. So, Madam anggarkan. So, katakan satu individu dia kena bayar sebulan 500. Kalau kita buat pinjaman bank pun, kita memang tetap kena bayar. Malahan tempoh masa tu lagi panjang. Sebab kita tahu, kita memang digula-gulakan dengan bilangan monthly payment tu yang kecil. Tapi lagi kecil nilai tu, lagi lama lah masa yang kita ambil. Kemudian bulan 7, so kita dah bereskan masalah A tadi. Okay, dia akan dapat 500 ni darab dengan 10 kali. So, masalah A kita boleh selesaikan. Okey, tapi A dia kena berdisiplin lah sebab dia dah guna dulu duit orang lain. Dia kena 10 kali keep going bayar lah dalam amount 500. Okay, same goes kalau dia pinjam dengan bank. So, bulan 7 dia bayar 500, tapi kutipan pada bulan itu B akan dapat. Kemudian dia akan teruskan dengan bulan 8 2022, bulan 9 2022, ayat ini bulan 10, ayat ini bulan 11, ayat ini bulan 12. Okay, bulan 1 2023, bulan 2 dan bulan 3. So, daripada teknik ni, yang pertama boleh selesaikan masalah A, iaitu dia perlukan RM5,000 pada bulan Jun, dan boleh menolong B untuk tidak bergaduh dengan A. Kalau A tak bayar, dia tak bergaduh. Kemudian katakan dalam masa kita nak mengumpulkan 10 peserta ni, okay, sebab kat sini kita Madam kata tadi kita ada 10 peserta. Kadang-kadang bila kita nak kumpul tu orang tak ada. Okay, orang yang nak join ni tak cukup. Tapi keperluan mendesak kita ialah RM5,000 tu mesti ada pada bulan Jun.
Jadi dari situ itu peranan kepada ketua kepada kutu ni. Dia bos dia. Bos ni kena pandai. Kadang-kadang kita boleh ajak beberapa individu yang mempunyai pendapatan yang lebih besar. Contohnya B. Okay? B dia main, kalau dia main satu kepala dia akan bayar 500. Katakan dia ada duit lebih lagi. Dia mungkin boleh ambil the last term ni. Dia ambil last term jadi bayarannya 1,000. Okay? Dan mungkin juga dia boleh ambil bulan Januari. Jadi untuk B dia terselamat 5,000. Okay? Dia selamat duit dia 5,000 yang awal. Tapi secara konsisten setiap bulan dia akan memperuntukkan sebanyak RM1,500. Kenapa RM1,500 tu? Kerana bulan 7, 500. Kemudian bulan 1, 2023 dan dia ada tiga kali dia dapat. Satu lagi bulan Mac 2023. 3 kepala yang dia main ni, jumlah yang dia kena bayar ialah RM1,500. Okey, itu dia peranan kutu. Cuma biasanya orang yang join kutu ni dia dah ada disiplin yang tinggi lah. Okay? Dia nak jaga juga hubungan dia dengan kawan-kawan yang lain kan. Ni kita tengok ni individu-individu yang kita ajak untuk join ni biasanya individu yang kita dah kenal. Okay? Itu perkongsian saya untuk menyelesaikan masalah orang yang perlukan duit dan orang yang bakal meminjamkan duit. Ini antara solusinya yang boleh kita guna pakai dalam persekitaran kerja kita. Okay, itu sharing madam yang pertama. Sebab madam ni minggu yang terakhir pelajar hanya ulang kaji, so adalah beberapa sedikit masa lapang ni. Saya buat pukul 1 masa lapang untuk kita kongsikan inovasi berbentuk pengumpulan duit. Okay, sekian, terima kasih.